Okay, thank you, Zat. Okay, Assalamualaikum YB. Saya doakan kesihatan YB dan berikan kekuatan untuk perjuangkan syiar Islam lah. Okay, sebelum saya ke soalan, saya dapat feedback lah bahawa watak Dr. Mujahid ni adalah pengganti penceramah-penceramah PAS lah. Sebab kita maklum lah penyokong PAS ni dia lebih gemar mendengar ceramah, dan dalam ceramah tu dia diselitkan dengan ceramah politik. So saya harapkan banyak watak-watak seperti Dr. Mujahid ni teruskan banyak lagi ceramah ke depan. Dia banyak kongsi bersama rakan-rakan seperti Dr. Husam dan Ustaz Ridwan dan lain-lain lah rakan. Kerana watak tu juga, watak ini penting sebenarnya untuk benamkan Parti Islam Malaysia ni konon-kononnya memperjuangkan Islam, padahal tidak kan kebanyakannya. Okey, saya terus kepada soalan. Apa perancangan Dr. Mujahid tentang memperkasakan Islam dan hala tuju? Selain itu mempukuhkan lagi hubungan dengan negara-negara koalisi Islam di peringkat antarabangsa ini, seperti adalah perjumpaan dengan Kesatuan Ulama Dunia dan pemimpin-pemimpin Islam seperti negara Turki dan Qatar seperti Rashid Tayyip Erdogan, Qatar, Emiriyah dan selainnya, membincangkan seperti mengenai perpaduan antara Islam dan perpaduan antara Islam dan non-Muslim lah, Muslim dan Muslim, dan perbincangan politik Islam. Seperti maklum yang kita ketahui di Malaysia ini banyak tunggangan agama, banyaknya ustaz-ustaz ni terperangkap dengan mainan politik. Yang depannya baik, belakangnya iblis. Jadi ini membincangkan banyakkan lagi tentang politik Islam supaya tidak terperangkap begini-gini fitnah. Dan selain itu adalah mengenai fatwa-fatwa Islam, mengenai tentang ibadah rukun semua tu. Jadi kita banyakkan penjumpaan ulama ni supaya benda ni di peringkat antarabangsa lagi, jauh lagi. Bukan kita cakap Islam ni sekadar di Malaysia saja, kan? Dan seperti jihad ekonomi Islam, dan mempertengahkan lagi suara-suara Islam ni, suara yang tidak kedengaran, seperti utamanya seperti isu Palestin dan isu-isu mengenai undang-undang dan polisi Islam, macam mengenai kasus syariah jugalah tadi kan. Dan itu juga selain itulah untuk memperluaskan lagi industri hub halal di peringkat global. Contohnya kita nak pergi travel, jadi kita ada masalah di segi status halal kan, makan ni susah. Jadi kalau banyak seperti Jepun sekarang ni, kita nampak macam ni industri halal ni makin meningkat dan makin diperkenalkan lagi. Banyak di Jerman juga. Jadi orang Islam nak duduk di sana tidak ada masalah, boleh mungkin convenient dan selesa. Selain itu adalah mungkin pandangan, selain itu ada pandangan mengenai doktor seperti tentang pelantikan duta khas bertaraf menteri ke Timur Tengah, tentang kerjaan. Kita tak nampak lagi kerjaan itu lagi. Mungkin Wabi boleh komen lah. Ataupun NGO selain ni di waktu Pakatan Harapan selama 22 bulan ni, kita mendapati NGO ini AKA terkenal dengan pejuang Melayu Islam, hanya memilih isu tertentu saja untuk mainkan sentimen. Apa komen Abi? Itu saja, terima kasih. Wah, semangat tu. Okey, silakan Doktor. Soalan sahabat kita tu sangat panjang dan relevan sebenarnya, tapi saya cuma ada masa untuk meringkaskan apa yang disoalkan. Saya berbalik kepada satu kenyataan untuk kita mencapai apa yang dihasratkan oleh saudara kita tadi. Nombor satu, kita kena ada satu yang kita nak boleh jual kepada luar daripada Malaysia ni. Apa yang kita nak jual bukan jual agama Jual tu makna how to sell your ideas. Okay, the world today, hari ni dunia adalah tentang ideas, Zack. Obama dia jadi presiden, idea saja. Ada apa pun. Tapi kemudian idea itulah yang menjadi dia punya dorongan, nak buat dasar, nak buat apa dan sebagainya. So bagi saya, what is the Islamic idea yang relevan serta dia boleh didengar juga oleh non-Muslim audience ataupun the so-called the secular Muslim audience. Okay. So bila saya fikir benda tu, sahabat yang kita yang bertanya first of all, untuk saya nak melaksanakan misi Malaysia ke mata dunia dengan membawa Islam sebagai teras dia, saya kena ada satu idea yang saya boleh promosikan, untuk saya ada ruang bercakap, dan apa yang saya cakap itu menjadi benda baru kepada dia, dan pada waktu yang sama membuka ruang untuk mereka melihat bahawa Islam ni bukan hanya satu agama yang teroris,
satu agama yang backward, satu agama yang kita kata tidak relevan dalam dunia hari ini, atau hanya sekadar satu agama yang merupakan private entity. Oleh di atas dorongan itu, saya memperkenalkan dasar rahmatan lil alamin. Di atas dorongan itu, saya memperkenalkan dasar rahmah yang telah saya panjang sebut tadi. Dan dasar ini dipackagekan, kalau boleh saya guna istilah itu, dalam konteks pentadbiran. Bukan dalam konteks falsafah semata-mata, tapi dalam konteks pentadbiran yang bersifat realistik, yang bersifat perundangan, yang bersifat melihat kepada sosioekonomi umat Islam, yang melihat kepada latar dunia, yang melihat kepada tahap yang dilalui oleh Islam dalam konteks internasional dan lokal. Maka saya rasa akhirnya konsep rahmatan ni sangat-sangat efektif, dan oleh kerana itulah I come up with this model. Saya membawa model yang saya panjang cerita kat Z tadi tu. 3 teras, maqasid, falsafah rahmatan, maqasid dengan local context, kemudian 7 kluster yang melibatkan, yang menjayakan cita-cita ini, kemudian 17 agenda SDG yang saya kata tadi, menyebab orang lain terbuka mata, sebab agenda SDG ini adalah worldwide agenda. Jadi bila kita letak Islam dalam agenda itu, maksudnya integratekan di situ, mereka melihat bahawa Islam ni bukanlah agama yang dipaham gitu. Dan yang akhirnya, bagi kita mengekalkan purity, bagi kita mengekalkan keaslian apa yang kita buat dalam konteks syariah ini, maka kita namakan dia sebagai maqasid yang besar, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga kemuliaan diri, menjaga keturunan. Kita letak itu sebagai payung yang memandu saya. Bermakna pada waktu yang sama saya mengekalkan keaslian Islam itu sebagai tegaknya Islam itu atas maqasid asas ini, tapi pada waktu sama saya terjemahkannya dalam konteks global society, dalam konteks global problem yang sama, dan dalam konteks lokal Malaysia yang kita jadikan tapak kita bergerak ini. Bermaknanya bila saya dah mantap benda itu dan saya dapat satu endorsement besar daripada Majlis Raja-Raja, kabinet, dah iktiraf benda itu, dapat pula bajet, itulah yang bila tahun 2019 tu saya nak bawa benda ini keluar negara. Itu yang saya pergi ke Cambridge, saya pergi ke BBC, saya pergi ke Azerbaijan, saya pergi ke waktu itu Jordan, saya mempersembahkannya di Universiti Muqtah. Bermakna yang tadi sahabat kita sebut tu, memang itulah hasrat saya kan. Tapi benda besar begini tak boleh kita nak capai dalam 22 bulan.